Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna amsayna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atimma alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersiaran untuk siri yang keempat bagi kuliah Maghrib khas sempena sambutan 2 dekad penubuhan College Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Alhamdulillah. Dan syukur yang tidak terhingga juga dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Kias sehingga ke hari ini telah pun diizinkan olehnya untuk menjangkau lebih daripada 2 dekad penubuhan sebagai sebuah institusi pengajian Islam, institusi pengajian tinggi Islam di rantau ini. Alhamdulillah. Dan kini Kias telah pun memasuki era baru sebagai sebuah college university, dan insya-Allah Kias akan terus committed untuk melaksanakan tugas menyampaikan dan menyebarkan ilmu berasaskan kepada konsep dan falsafah pendidikan Islam yang tulen, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kias telah menjadi tumpuan para pelajar untuk menyambung pengajian dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu syariah. Dan apabila bercakap tentang syariah, ya, pada hari ini ataupun pada malam ini, tajuk kita adalah berkisahkan tentang syariah dalam kehidupan. Apakah sebenarnya ilmu syariah? Apakah sebenarnya pengertian syariah? Dan mengapakah syariah ini penting dalam kehidupan kita? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, "Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kesudahannya kami jadikan engkau, wahai Muhammad, dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Surah Al-Jathiyah ayat 18. Syariah boleh difahami sebagai peraturan hidup yang ditetapkan oleh Allah bersumberkan wahyu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia meliputi peraturan-peraturan, undang-undang dan hukum hakam yang menjelaskan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam, ya, termasuk hubungan manusia dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dan syariah ini adalah meliputi semua ajaran Islam yang dituntut supaya manusia melaksanakannya dalam kehidupan harian. Dan ianya sudah tentu tidak dapat dipisahkan daripada akidah dan juga akhlak. Kalau kita lihat di sini, ya, kerana tuntutan akidah lah, ya, yang akan memberikan, ya, menjadi satu momentum kepada seorang Muslim agar sentiasa komited dan istiqamah dalam melaksanakan syariah dan juga menjaga akhlak Islam dalam kehidupan. Jadi di sinilah, ya, kita melihat apabila kita bercakap tentang syariah, ia sudah tentu tidak dapat dipisahkan daripada akidah dan akhlak. Penghayatan terhadap roh syariat Islam pula, ya, apabila kita melihat bagaimana syariah ini boleh menjadi penyelesaian terhadap segala masalah dalam kehidupan, akan menyebabkan akidah kita semakin kukuh dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini semakin utuh, dan kita akan semakin menghayati apakah artinya saya menganut Islam. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Madkhal
li dirasati syariatil islamiyah menegaskan bahawa hukum-hukum syariah ini yang terkandung dalam Al-Quranul Karim bukan hanya berkisarkan ibadat sahaja, tidak, ya, tetapi ia adalah berkisarkan pada ibadat, ya, kemudian hukum hakam mengenai kekeluargaan ataupun yang kita panggil sebagai munakahat, kemudian hukum hakam muamalat, ya, akad dan transaksi keuangan, dan seterusnya hukum berkenaan dengan jenayah dan hukuman, dan juga, ya, yang berkait dengan syariah ini adalah mengenai siasah ataupun politik kenegaraan, dan juga hubungan antarabangsa. Ya, Masya Allah, betapa luasnya ilmu syariah yang bertujuan untuk memastikan wujudnya ketenteraman dan keamanan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Dan apabila kita dapat melihat betapa di sana ada penyelesaian, ya, terhadap seluruh masalah manusia, maka di sanalah kita akan dapat merasai betapa indahnya kehidupan bersyariat, ya. Dan seterusnya kita akan lebih menghargai Islam sebagai cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, untuk keamanan kita di dunia dan keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila bercakap tentang syariah dalam kehidupan, ya, kita dah sebutkan bahawa ianya tidak dapat dipisahkan daripada akidah dan juga akhlak. Dan di sini pada malam ini ingin dikongsikan, ya, ataupun kita nak review balik, ya, sepanjang kita memastikan, ya, Islam ini terlaksana dalam kehidupan kita, ya. Kita perlu sentiasa memuhasabah, dan kita perlu sentiasa melihat kembali, ya, pengamalan-pengamalan kita agar ianya tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita merujuk kepada buku Fathiyah Khan, Madza ya'ni intima'i lil Islam, ya, apa artinya saya menganut Islam, maka anutan seseorang Muslim itu terhadap Islam bukan hanyalah sebagai satu warisan daripada ibu bapa, daripada keturunannya, tidak, ya, tapi ia mestilah merupakan satu keiltizaman dan satu kefahaman, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fathiyah Khan telah menjelaskan dan menegaskan dalam bukunya bahawa apa artinya saya menganut Islam itu perlu dilihat dalam pelbagai aspek, ya. Perlu dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama ialah saya mestilah Muslim dari sudut akidah, ya. Dan kemudian saya mestilah Muslim dari sudut ibadah. Saya mestilah Muslim dari sudut akhlak. Saya mestilah Muslim dari sudut keluarga. Saya mestilah dapat menguasai diri. Dan saya mestilah yakin bahawa masa depan adalah untuk Islam. Masya Allah, ya. Bila disebut tadi bahawa yang menjadi asas dan momentum kepada kita untuk melaksanakan syariah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, ialah satu momentum dari dalam, ya, satu kekuatan dalaman, satu akidah, ya, satu kepercayaan bahawa Islam ini adalah the way of life, ya. Islam ini adalah satu cara hidup yang sempurna dan lengkap, yang telah disediakan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan untuk menjadikan, ya, akidah kita benar-benar menjadi akidah yang diiktiraf, ya, sebagai akidah seorang Muslim yang sebenar, dan akan membuahkan, ya, kesan-kesan yang baik, ya, kesan-kesan yang memberikan satu kesan yang positif, ya, kepada diri seorang Muslim dan juga kepada masyarakat seluruhnya, maka ia mestilah memenuhi beberapa ciri ataupun sifat-sifat, ya. Yang pertama ialah mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah yang maha bijaksana,
yang maha mengetahui, yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Ini adalah keimanan kita yang pertama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Khaliq, yang mencipta seluruh alam ini. Dan kemudiannya kita mengimani dan meyakini bahawa Allah tidak mencipta alam ini tanpa tujuan. Allah tidak ciptakan alam ini secara sia-sia, kerana perbuatan sia-sia dan main-main itu tidak layak bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita yakini, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, adakah kamu sangka bahawa kami jadikan kamu ini sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, ya, daripada melakukan sesuatu secara sia-sia. Sudah tentu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, di sebalik setiap perkara itu ada hikmah dan ada sebabnya. Yang ketiga ialah mengimani dan meyakini bahawa Allah telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab untuk tujuan mengajar manusia mengenal Allah dan memberitahu mereka tentang matlamat kewujudan mereka di dunia ini dan ke mana mereka akhirnya, ya, dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun, ya, mengutuskan kepada setiap umat ini nabi dan rasul, ya, dan kepada umat akhir zaman diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajar kepada kita, untuk memberitahu kita apakah tujuan dan apakah kesudahan kehidupan kita. Bukan sia-sia kehidupan kita. Kita akan kembali kepada Allah, dan kita masih lagi mempunyai satu perjalanan yang panjang dalam kehidupan ini. Bukan setakat di alam dunia ini. Kita telah pun melepasi alam roh dan alam rahim, dan kita berada di alam dunia dan akan ke alam barzakh dan ke alam akhirat, dan kemudiannya menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ya. Seterusnya kita mengimani, ya, bahawa matlamat hidup kita dalam dunia ini adalah untuk mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sifat-sifatnya yang telah diterangkan oleh Allah. Dan bila kita mengenali kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan taat kepada Allah dan berusaha untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ya, kita biasa dengan kata-kata tak kenal maka tak cinta. Ya, maka apabila sudah cinta, apa sahaja akan dituruti. Subhanallah, kita perlu kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah, ya, matlamat kehidupan kita dalam dunia ini, supaya dengan mengenali Allah kita mencintai Allah dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi daripada segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah hakikat takwa. Dan kita juga hendaklah mengimani dan meyakini bahawa syurga adalah balasan dan ganjaran bagi mukmin yang taat, dan neraka adalah balasan dan siksaan bagi mereka yang tidak beriman. Dan kita juga hendaklah mengimani, ya, dan meyakini bahawa manusia itu dapat dan boleh mencapai kebaikan dan kejahatan melalui daya usaha, ikhtiar dan kehendaknya dengan taufik dan pertolongan Allah. Dengan taufik dan pertolongan Allah kita mohon, ya, daripada Allah taufik dan pertolongannya. Pada masa yang sama kita dituntut untuk berikhtiar, melakukan kebaikan dan menjauhkan diri daripada kejahatan. Dan antara, ya, tuntutan akidah ini adalah mengimani dan meyakini bahawa pensyariatan undang-undang adalah hak mutlak bagi Allah. Subhanallah. Di sinilah yang kita nak kaitkan, ya, bagaimana akidah seorang Muslim yang sebenar akan menjadi satu momentum kepada seorang Muslim menyedari bahawa melaksanakan syariat itu adalah hasil, ya, kesan daripada keimanan yang jitu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan di sinilah, ya, maka seorang Muslim akan berusaha untuk mempelajari hukum hakam, ya, dan seterusnya
melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya lagi, ya, kita melihat bahawa untuk menjadikan akidah kita sebagai akidah seorang Muslim yang sebenar, perlu mempelajari dan berusaha untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Ya, kemudiannya kita mempelajarilah, ya, Asmaullahil Husna, mempelajari sifat-sifat yang layak bagi Allah. Dan juga kemudiannya antara tuntutan akidah kita hendaklah berfikir tentang makhluk ciptaan Allah. Ya, yang mana daripada berfikir tentang makhluk ciptaan Allah ini akan menjadikan kita merasai betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana makhluk ciptaan Allah. Subhanallah, virus corona ni, ya, COVID-19 ni adalah makhluk ciptaan Allah. Bagaimana ia menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kuasa Allah. Air, ya, air yang kita minum, ya, tetapi sekiranya menjadi banyak, mengakibatkan bencana, arus yang deras, yang kuat, ya, mengakibatkan banjir, menjadi bencana kepada manusia. Masya Allah, betapa hebatnya Allah. Ya, api yang sedikit, ya, boleh kita gunakan untuk manfaat kita, untuk memasak, ya, untuk buat apa-apa perkara yang memberi faedah untuk kita gunakan untuk faedah manusia. Tapi apabila ianya besar, ya, ianya menjadi bencana kepada manusia. Masya Allah. Semua tu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita berfikir, sehingga kita merasai bahawa subhanallah, ya, Masya Allah, kita rasakan bahawa Maha Suci Allah, tidak engkau jadikan semua ini secara sia-sia, tidak, ya. Semuanya adalah supaya kita kembali menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kita hendaklah, ya, melihat, ya, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sifat-sifat Allah dan kesempurnaan sifat uluhiyah Allah, dan mengikuti, ya, pendapat para ulama salafus salih dalam memahami ayat-ayat, ya, tentang sifat-sifat Allah dan kesempurnaan sifat uluhiyah Allah. Dan seterusnya, ya, antara tuntutan akidah kita sebagai Muslim yang sebenar ialah mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata, tidak mensyirikkan Allah, takut kepada Allah semata-mata, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, sentiasa mengingati Allah, mencintai Allah, ya, dan kecintaan itu akan mendorong kita untuk melakukan kebajikan, berkorban dan berjihad pada jalan Allah, dan seterusnya bertawakal kepada Allah. Subhanallah, perkara-perkara ini, ya, akan membangkitkan dalam diri seorang Muslim, ya, satu kesedaran, satu kekuatan rohani yang kuat, ya, sehingga kita apabila melakukan sesuatu perkara dalam melaksanakan syariat, perkara-perkara yang berat itu akan menjadi ringan. Dan seterusnya lagi yang disebutkan oleh Fatih Yakan dalam bukunya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam ialah bersyukur kepada Allah, ya, meminta ampun daripada Allah dan sentiasa bertaubat dan sentiasa dalam keadaan bermuraqabah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara ini adalah sesuatu yang berkait dengan dalaman seorang Muslim. Apabila seorang Muslim itu ingin menjadi seorang Muslim yang sebenar, seorang Muslim yang sejati, maka di sana ada tuntutan-tuntutan akidah, ada dari aspek keimanan yang perlu dijaga dan sentiasa dibajai oleh seorang Muslim. Seterusnya kita lihat dari sudut ibadah, ya, dari sudut ibadah. Ibadah ini memang berkait rapat dengan apa yang kita sebut sebagai syariah, ya. Ia adalah sebahagian daripada syariah, dan malah kalau kita dapat lihat akidah ini
bila kita dapat lihat ibadah, ya, ibadat ini, kalau kebanyakan orang Islam melihat ibadat itu dari sudut ibadat khusus, dari sudut solat, puasa, ya, zakat, ya, haji, perkara-perkara yang melibatkan ibadat khusus, ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, dalam Al-Quranul Karim, ibadah ini mencakupi perkara yang lebih luas daripada itu. Keseluruhan kehidupan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari sudut ibadah yang khusus ataupun dalam bentuk ibadah yang umum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, ya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidak aku minta daripada mereka untuk memberi rezeki kepadaku, dan tidak aku meminta daripada mereka untuk memberi makan kepadaku. Kerana apa? Kerana innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kerana Allah lah yang maha memberi rezeki, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Masya Allah. Jadi kehidupan kita, kalau kita lihat pada ayat tersebut, Allah tidak ciptakan kita manusia dan juga jin ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kalau kita hanya melihat aspek ibadat khusus itu sahaja sebagai ibadat, maka Masya Allah banyaklah masa kita yang tidak termasuk dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah kita perlu melihat, ya, kita hidup berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Sejak kita bangun dari pagi sehingga kita tidur malam, ya, maka di sana, ya, ada pendekatan-pendekatan, ada perkara-perkara, ya, ada peraturan-peraturan yang perlu kita ikuti agar semuanya termasuk dalam ruang lingkup kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau lihat pada apa yang disebut oleh Fatih Yakan, ya, untuk menjadikan saya seorang Muslim dalam seluruh peribadatan saya harus melakukan perkara-perkara berikut. Ya. Yang pertama ialah menjadikan seluruh ibadat saya, seluruh hidup saya adalah ibadat, ya, dan berhubung terus dengan Allah sebagai tempat saya mengabdikan diri. Inilah yang dikatakan sebagai ihsan dalam ibadat, ya, menjadikan seluruh kehidupan kita ni, ya, kita tidak mewakilkan kepada orang lain, ya, untuk melakukan ibadat untuk kita. Dan dalam kita melakukan ibadat ini, Masya Allah, hendaklah melakukan ibadat yang khusyuk, merasai hubungan kita, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat ini, hubungan kita dengan Allah ini ibarat satu talian hayat lah, ya. Bila kita ada connection kita dengan Allah, dalam hati kita mengingati Allah, dalam kita melakukan solat, kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kebesaran Allah, ingat kekurangan diri kita, merasai kelemahan dan kekerdilan diri kita, dan memohon bantuan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sangat penting, ya. Sangat penting hubungan kita dengan Allah. Bayangkan, ya, kalau kita nak buat satu analogi lah, ya, kita dalam kehidupan kita macam mana kalau sekarang lah kehidupan kita zaman sekarang, kan. Zaman sekarang line internet sangat penting, ya. Wifi sampai ke mana-mana kita cari ada wifi tak, ya, ada line tak. Kita sekarang nak buat kelas secara online perlukan line internet, perlukan wifi. Bagaimana agaknya apabila line itu tidak clear, putus-putus, ya, tidak jelas, ya, ataupun line terus terputus, off terus, ya. Jadi Masya Allah, dalam kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang boleh kita gambarkan bagaimana sekiranya
ya line kita ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak jelas, putus-putus ya, kita tidak dapat ya merasai kemanisan iman tersebut ya. Kerana apa? Kerana dari sudut connection kita dengan Allah ini tidak terjaga, ataupun tanpa kita sedari ya, ia dalam keadaan yang putus-putus ataupun terputus terus ya. Subhanallah, kerana itulah ya ibadat ini perlu dijaga, dan ibadat ini adalah perlu difahami dalam konsep dalam konteks ya ubudiyah secara umum ya, secara umum ubudiyah. Jadi dalam kita, bukan hanya dalam kita solat, kita puasa ya, kita memberi sedekah, membayar zakat sahaja kita menganggapnya sebagai ibadah ya, tapi juga dalam kita bekerja, dalam kita belajar, dalam kita mengajar, dalam kita melakukan tugas-tugas pejabat ya, dalam kita melakukan kebajikan, membantu orang dan sebagainya, di sana kita melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita melakukan ibadat ini, hendaklah kita merasa tamak yang tidak berkecukupan. Kena rasa kita nak tambah lagi ibadat kita ya, nak tambah lagi. Dari sudut ibadah khusus pun kita nak tambah, dan dari sudut ibadat umum pun sama juga ya. Kita nak pastikan bahawa segala perkara yang kita lakukan ya, tidak terputus daripada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak terputus daripada mempunyai peluang untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah ya kita perlu lihat ya bagaimana ibadat ini penting bagi kita. Dan ibadat khususlah ya yang akan membajai ya hubungan kita dengan Allah. Kita jaga ibadat khusus ini, maksudnya jaga solat kita ya, jaga amalan-amalan kita supaya ia akan memperbetulkan lagi kehidupan kita ya, memperbetulkan lagi kehidupan kita. Dalam melakukan ibadat, haruslah menghadirkan diri dan hati di hadapan Allah, membebaskan diri dari urusan dan kepentingan dunia. Kita ni nak ingat Allah kena usaha, nak lupa Allah jadi dengan sendirinya ya. Jadi subhanallah, di situlah perlu kepada kita untuk berusaha agar ya ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Fatihah kan telah menyarankan ya bahawa telah menegaskan bahawa seorang Muslim yang sebenar dia akan berusaha ya, berusaha untuk mengambil berat melakukan qiyamul lail ya, masya-Allah, dari sudut ibadat ini. Jadi sebab apa? Sebab qiyamul lail merupakan perkara yang paling kuat dapat memelihara iman, masya-Allah. Jadi subhanallah, kalaulah yang disebut di sini qiyamul lail, maka solat 5 waktu tu lebih lagi lah ya. Maksudnya dah beres lah, solat 5 waktu dah beres ya, solat berjemaah dah okey ya. Maksudnya ditambah lagi dengan solat-solat sunat, antaranya ialah solat qiyamul lail ya. Bagaimana kita kembali kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail ini pernah diwajibkan ya, ke atas Rasulullah dan juga ke atas para sahabat. Kemudian dimansuhkan ya ayat tersebut, tetapi masih lagi diwajibkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak wajiblah untuk melakukan qiyamul lail ini, tapi penting sangat qiyamul lail ini untuk menjaga kekuatan iman, supaya kita lebih kuat lagi ya semangat kita dalam melakukan ibadat-ibadat yang lain. Dan kemudian lagi ialah mesti menentukan masa untuk membaca dan mengamati Al-Quran ya. Perkara ni adalah perkara yang menjaga hubungan kita dengan Allah, terutama di waktu pagi lah, di waktu fajar. Dan mestilah menjadikan doa sebagai mi'raj kepada Allah dalam semua urusan ya, kerana doa ini adalah mukhul ibadah
ya. Dan dalam melakukan doa hendaklah kita berusaha untuk memilih doa-doa yang ma'thur, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita lihat di sini, ya, Masya Allah, tentang doa adalah mi'raj kepada Allah. Doa dari pagi hingga dari bangun tidur hingga nak tidur balik ada, ya. Doa yang maksud doa pagi petang, ya. Doa dalam keadaan-keadaan yang tertentu, sentiasa dalam keadaan ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana perkara-perkara inilah yang akan menguatkan lagi, ya, momentum dalaman diri kita untuk patuh kepada arahan Allah, mengikuti peraturan-peraturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rangkumi sebagai syariat Islam itu tadi. Masya Allah, ya. Kerana tanpa kekuatan-kekuatan seperti ini, ya, seseorang itu tidak akan dapat, ya, merasai betapa pentingnya syariat dalam kehidupan dan betapa indahnya kehidupan bersyariat. Dan di sana juga mungkin boleh masih lagi boleh disebutkan dalam masa yang terhad ini tentang saya mestilah Muslim dari sudut akhlak, ya. Ada beberapa ciri-ciri yang telah di-highlight, ya, telah diketengahkan oleh Fatiyakan, iaitu bersifat warak dari melakukan perkara-perkara syubhah. Ya, maksudnya perkara haram tu dah tinggal lah, ya. Jadi yang syubhah pun dijauhkan, ya, dijauhi, menundukkan pandangan, memelihara lidah, bersifat malu, lemah lembut dan sabar, bersifat benar dan jujur, tawadhu', menjauhi perkara perbuatan buruk sangka, mengumpat, menjejak keburukan orang lain, pemurah dan juga menjadi contoh yang baik ataupun qudwah hasanah, ya. Ini yang sepatutnya diusahakan oleh setiap kita, ya, diusahakan oleh setiap kita. Maksudnya pelaksanaan syariah ini melahirkan satu akhlak yang baik, ya. Dia tidak boleh terpisah, tak boleh terpisah antara akidah syariah dan akhlak, dan itulah yang kita sentiasa usahakan, ya. Dan itulah yang sentiasa kita cuba didik, ya, pada diri kita dan juga pada semua yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, dalam kita berbicara tentang akhlak tadi, ya, kita perlu juga berwaspada, ya, dengan pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia. Banyak tadi kita berbicara tentang apa yang perlu kita buat, ya, apa tuntutan akidah, apa ibadat yang perlu kita jaga, ya. Tapi dalam masa yang sama kita juga perlu berhati-hati, ya, daripada pintu masuk syaitan yang sentiasa berusaha untuk meruntuhkan apa yang kita bina, ya. Dan antara perkara yang perlu kita waspada, ya, dalam kehidupan kita ini adalah yang pertama ialah buruk sangka, ya. Buruk sangka ia akan merosakkan banyak perkara, ya, dalam kehidupan kita. Kemudian cintakan hidup dan panjang angan-angan, ya. Cintakan kerehatan dan nikmat. Kita rasa nak berehat je, Masya Allah, ni memang sifat manusia, ya. Tapi sehingga kita dah tak nak buat kerja yang sehingga kita rasa nak berehat semata-mata, ini adalah cara syaitan masuk dalam diri kita, ya. Kemudian rasa kagum pada diri sendiri, rasa kitalah yang paling hebat sekali, kitalah yang paling banyak bekerja, kerana kitalah, ya, satu perkara tu dapat jalan dengan baik, ya. Itu kagum pada diri sendiri akan menjadi pintu masuk syaitan. Pandang rendah terhadap orang lain dan tidak menghormati orang lain, ya. Itu juga adalah pintu masuk syaitan dalam diri kita. Hasad dengki, ya, riak dan sukakan pujian manusia, bakhil, takabur dan tamak, ya. Itu semua adalah pintu masuk syaitan dalam hati manusia, yang disebut oleh Fatiyakan dalam bukunya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, supaya kita dapat berhati-hati,
ya, kita dapat berhati-hati dan dapat bersihkan ya jiwa kita daripada pintu masuk syaitan itu tadi ya. Dan subhanallah, rasanya kita sudah pun sampai kepada penghujung ya kuliah maghrib kita pada malam ini. Dan itu sahajalah untuk perkongsian kita pada malam ini. Semoga sedikit sebanyak dapat menjadi satu muhasabah pada diri kita, bahawa masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan untuk kita ya satu syariat yang lengkap sebagai satu peraturan hidup. Dan pada masa yang sama, kita yang dituntut untuk melaksanakan syariat ini perlulah ya menjaga banyak perkara dan perlu sentiasa membajai keimanan kita, memperbetulkan ibadah kita, memperbaiki lagi akhlak kita, menjaga hati dan akal kita daripada pintu masuk syaitan yang ingin merosakkan kita ya. Dan insya-Allah ya, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa meredai, memberkati usaha yang kita lakukan insya-Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Untuk akhirnya, apa yang baik itu dari Allah dan apa yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara, di sini kami bina cita bersama. Jantungku, ibadatku, untukmu ilahi. Kias terunggul, bercurah bani. Kias terunggul, bercurah bani. Al-Sultan bertakhta, Islam pembawa. Serambi megah, kebanggaan kita. Membangun megah, berilmu bertakwa. Kudwasana menggenggam jagat raya. Kudwasana menggenggam jagat raya. Harumnya sabu hias pemartabat kesan mulia. Harum namamu hias di pesada dunia. Harum namamu hias di persada